kosong. Tapi dengan manusia kena minta maaf. Saya katalah, tuan-tuan, kalaulah kita ada dosa dengan mak ayah masih hidup, baliklah. Dalam khutbah. Tapi suara saya tak deras lah, kita buat nada sayu. Kalau tuan-tuan ada dosa dengan suami, minta maaf lah. Kalau ada dosa dengan isteri, minta maaf. Ini satu Syawal, saya kata. Kalau ada bergaduh dengan bapa, dengan adik-beradik, hari ini masanya minta maaf. Tuan-tuan, dunia boleh cari, silaturahim tak boleh putus. Habis baca khutbah, saya sembahyang, tuan-tuan, saya tengah duduk salam, tiba-tiba saya nampak ada seorang anak muda, umur 30-an. Dia mencelah-celah daripada kalangan jamaah. Nampak muka macam nak tumbuk saya. Saya pun bersedia untuk ditumbuk. Kita pun ready kan. Dia terus duduk depan saya. Dia pegang tangan saya, dia cium tangan saya. Lepas dia cium tangan saya, dia peluk saya kakak. Lepas dia peluk saya, dia menangis atas bahu saya. Dia kata, Ustaz, khutbah Ustaz menyentuh hati. Saya dah tak bercakap dan bertemu mak ayah saya selama 15 tahun. Menangis dia. Saya kata, abang, kenapa lama sangat tak jumpa mak ayah ni? Apa silapnya? Ustaz, kami bergaduh tentang faraid. Tentang faraid. Saya kata kat dia, abang, harta dunia boleh cari, mak ayah tak boleh cari. Itu namanya sound direct. Harta dunia boleh cari, mak ayah tak boleh cari. Harta dunia boleh cari, abang adik tak ada ganti. Tuan-tuan, harta dunia boleh cari, tuan-tuan, silaturahim tak ada harapan untuk kita putuskan. Saya kata, abang baliklah, mak ayah kita masih hidup, dia tak ada. Habis dia peluk saya, dia menangis, tuan-tuan, dia pun beredar. Seminggu lepas tu dia telefon saya. Rupa-rupanya, tuan-tuan, dia beritahu, lepas saja dia berjumpa saya, dia menangis, terus dia bawa isteri dia, anak dia, terus balik. Rupanya, tuan-tuan, Padang Serai dengan Lunas itu tak jauh, lebih kurang dalam 7-8 km aja. Tapi dia tak pernah balik, tuan-tuan. Tak pernah tanya khabar. Dia bawa kereta dia sampai depan rumah mak dia, ayah dia. Rupanya mak dia sedang menanti 15 tahun, tuan-tuan. Mak dia tengok dia datang, tuan-tuan, duduk dalam kereta. Mak dia bangun daripada dalam rumah, terus keluar, tuan-tuan. Buka pintu, terus meluru, tuan-tuan. Dia kata, saya belum sempat lagi buka pintu. Mak saya datang duduk kat saya. Saya buka pintu, saya bangun keluar daripada kereta. Mak saya peluk saya. Bila mak saya peluk saya, mak saya menangis atas bahu saya. Mak saya kata apa? Kalau aku ada dosa dengan hang, maafkan mak. Mak minta maaf dengan anak. Bila mak minta maaf dengan anak, dia kata, Ustaz, saya keluarkan kalimah, mak tak ada dosa mak, tapi saya ada dosa dengan mak maafkan saya. Menangis dua beranak ni, tuan-tuan. Bila menangis, rupanya dia tak tahu, tuan-tuan, 15 tahun ayah dia dah lumpuh dah. Dia tak pernah tengok. Ayah ni pakai tungkat, tengok anak dia balik 15 tahun menanti, ayah ni keluar dengan tungkat. Sampai dekat pintu, ayah tak boleh jalan dah. Ayah dengan tungkat berdiri depan pintu. Bila berdiri depan pintu, dia tengok ayah dia ni, dia buat macam mana? Dia terus melulu, tuan-tuan. Dia pegang tungkat, ayah dia buang. Dia peluk ayah. Ayah, maafkan saya, ayah. Saya banyak dosa dengan ayah. Menangis dua beranak ni, tuan-tuan. Bila menangis, dia kata, pada ketika itu ayah dia kata apa? Kalau aku ada dosa dengan hang, kalau hang ada dosa dengan aku maafkan hang. Dia kata pada ketika itu, dia kata, dunia yang paling sedap adalah pada 1 Syawal itulah, pada petangnya, bila mak dan ayah maafkan saya. Dia kata dunia yang paling tenang, dia kata, pada petang itulah 1 Syawal, bila mak dan ayah menyebut dengan perkataan, aku maafkan hang. Bang, dia kata pada ketika itu hidup saya paling bersyukur dan berbahagia. Kerana apa? Kerana mak dan ayah memaafkan saya. Sebab tu, tuan-tuan, dengan satu khutbah membuka pintu hidayah manusia. Sebab tu hidayah bukan milik kita, bang, milik Allah. Kadang-kadang baca khutbah, Allah buka pintu hidayah manusia. Sebab apa? Sebab hidayah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dikasihi